Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan subjek usul qiraat. Kodnya adalah IDTQ 1112. Nama pensyarah adalah Ustazah Nur Hasanah binti Muhammad Yusof. Tajuk yang kami akan bentangkan adalah tajuk perkembangan qiraat dan qura' dalam kalangan sahabat dan seterusnya. Yang buat slide ini adalah kawan saya iaitu Muhammad Imran bin Madini. Nombor metriknya adalah 1916113 dan juga saya sendiri Megat Amirul Haikal bin Megat Ahmad Khawsiri. Nombor metrik saya adalah 1916114. Okey. Kat sini boleh tengok daripada isi kandungan kat sini. Yang pertama kami akan membentangkan pasal pengenalan, seterusnya pengertian qiraat dan seterusnya sejarah qiraat di zaman Rasulullah, di zaman sahabat serta di zaman tabi'in. Okay, next. Kenalan. Okay. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan umat Islam sejak dulu hingga sekarang. Berbagai aspek dalam Al-Quran telah dikaji dan dipelajari oleh umat Islam untuk menemukan hikmah dan kesempurnaan dari Al-Quran itu sendiri. Dalam perkembangannya, pengkajian terhadap Al-Quran kemudian didukung dengan munculnya berbagai ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang lazimnya disebut dengan ulumul Quran. Salah satu cabang ulumul Quran yang memiliki peranan tersendiri dalam pengkajian Al-Quran adalah ilmu qiraat. Okey, next. Okey, ilmu qiraat. Apa itu qiraat? Okey, maksud qiraat di sini terbahagi kepada dua. Yang pertama dari sudut bahasa dan yang kedua dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, al-qiraat merupakan bentuk jamak perkataan al-qiraah yang bermaksud bacaan. Maka dari sudut bahasa ia bermaksud bacaan-bacaan. Dari sudut ini ia membawa maksud umum dan tidak dihadkan kepada bacaan Al-Quran semata-mata. Kata dasar bagi perkataan ini ialah qara'a yang bermaksud dia membaca. Manakala daripada sudut istilah pula, al-qiraat ialah suatu ilmu yang diketahui dengannya tata cara pembacaan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran dan cara mempraktikannya sama ada yang disepakati atau diperselisihkan dan disandarkan setiap cara bacaan kepada perawi. Okey, semua jelas ya? Terusnya, sejarah ilmu qiraat. Sejarah ilmu qiraat terbahagi kepada tiga. Di zaman Rasulullah SAW, yang kedua di zaman sahabat dan yang ketiga di zaman tabi'in. Okay, next. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril selama 23 tahun secara berperingkat. Rasulullah SAW merupakan ketua qura' yang telah mengajarkan qiraat kepada para sahabat. Seterusnya Rasulullah SAW juga merupakan orang yang pertama terlibat dengan pengajian qiraat dan telah bertalaki dengan malaikat Jibril. Rasulullah SAW bertalaki dengan malaikat Jibril dengan semua wajah-wajah qiraat. Pada peringkat awal penurunan Al-Quran, Al-Quran telah diturunkan dalam bahasa Quraisy dan bagi memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran, Al-Quran pula diturunkan dengan 7 huruf. Di zaman sahabat menerima pendidikan qiraat daripada Rasulullah SAW dengan bacaan Al-Quran secara bertalaki dan mushafahah dengan pelbagai wajah qiraat sama ada 1 huruf, 2 huruf atau lebih. Rasulullah mengutuskan para sahabat ke pelosok negara-negara Arab untuk mengajarkan qiraat dan menyebarkan dakwah Islamiah mengikut bacaan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Berlaku perselisihan bacaan di kalangan para sahabat yang berlaku semenjak zaman Rasulullah sehingga selepas berlakunya hijrah. Abu Bakar yang mengambil inisiatif dengan mengumpulkan Al-Quran dan menyusun ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran di dalam satu mushaf menyebabkan para sahabat gigih dan bertungkus lumus dan menyampaikan qiraat dan memelihara Al-Quran.
Manakala Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan orang pertama yang memberi idea untuk mengumpulkan Al-Quran yang telah dipelopori oleh Zaid bin Thabit, ekoran daripada peperangan Al-Yamamah yang mengobarkan ramai hufaz Al-Quran. Disebabkan oleh perang Al-Yamamah yang berlaku pada 12 tahun Hijrah, Sayyidina Osman mencetuskan idea untuk menyalin semula dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf di zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Pada zaman Sayyidina Osman juga berlaku pertelingkahan antara umat Islam tentang perbezaan qiraat. Sayyidina Osman bertindak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kemudian mengedarkan mushaf-mushaf tersebut ke seluruh tanah Arab dan membakar mushaf-mushaf lain dan memerintahkan para qura untuk menggunakan mushaf-mushaf tersebut sahaja. Di zaman tabi'in, Islam berkembang dengan luas sehingga banyak negara-negara Islam dibuka. Ramai para hufaz Al-Quran yang lahir dan mereka sangat mahir dalam bidang pengajian qiraat telah bertalaki daripada para sahabat di pelosok tanah Arab yang mendapat kiriman mushaf-mushaf Al-Quran di zaman Sayyidina Osman. Di Madinah, iaitu Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa dan Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim. Di Mekah, Abdullah bin Kathir. Di Basrah, Abu Amru bin Al-Ala Al-Basri, Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami. Di Syam, Abdullah bin Amir Al-Shahmi Al-Yahsabi. Di Kufah, Asim bin Buhdala bin Abdul Najud, Hamzah bin Habib Al-Ziyad, Ali bin Hamzah Al-Isai. Di Baghdad, Abu Muhammad Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Pada zaman ini juga bermulanya perbezaan dalam meriwayatkan wajah-wajah qiraat. Munculnya segolongan ulama yang secara khususnya mendalami dan menguasai bidang pengajian qiraat sehingga terhasil kitab-kitab qiraat dan muncul imam-imam qiraat yang menjadi tempat rujukan dan dikenali dengan istilah qiraat sab'ah dan qiraat asyrah. Maka lahirnya pada para ulama yang masyhur antara qura' asyrah yang dinisbahkan dengan qiraat yang mutawatir pada zaman dan tempat kelahiran mereka. Di Madinah, Abu Ja'far dan Nafi'. Di Syam, Ibnu Amir. Di Mekah, Ibnu Kathir. Di Basrah, Ya'qub Al-Hadrami. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.